Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, bersama dengan cikgu, kali ini kita akan belajar subtopik yang terakhir dalam bab 4, iaitu pembiakan tumbuhan dalam kurungan persenyawaan. Terima kasih cikgu sebab meminjamkan slide ni dan cikgu telah tambah baik sedikit sebanyak untuk slide this one. Okay, so kita pergi pertama-tama, proses persenyawaan. So, maksud proses persenyawaan ialah gamet jantan yang dibawa oleh debunga bercantum dengan gamet betina dalam ovul. So, gamet betina berada dalam ovul, dia bercantum dengan gamet jantan daripada debunga. Macam mana proses tu berlaku? Kita tengok. Yang pertama, butir debunga akan jatuh ke atas stigma organ pembiakan betina pada bunga tersebut. Jadi, tiub bunga akan tumbuh daripada butir debunga tadi dan membawa gamet jantan ke arah ovary. Ovary ni kawasan ovary. Jadi masa dia tumbuh tiub debunga, dia akan tembus sampai ke ovul, sampai ke dalam ni. Dan bila dia tembus, maka gamet jantan tadi boleh bertemu dengan gamet betina, maka berlakulah proses persenyawaan dan dia bercantumlah. Apa yang berlaku selepas dia bercantum proses persenyawaan? Cuba teka. So, yang akan berlaku ialah dia akan menghasilkan biji benih. Macam mana biji benih itu hasil? Ovul dalam ovary, dia berkembang membentuk biji benih. Ovul ni dalam ni, dalam ovary ni, ovul dalam ovary, setelah dia disenyawakan, dia akan membesar, dia berkembang menjadi biji benih. So, yang lain, bahagian yang lain, dia akan layu dan gugur, bahagian bunga yang lain lah. Dalam satu biji benih, tengok ni biji benih, kita ada dua bahagian. Bahagian kulit yang bahagian atas ni, bahagian embrio. Bila kita kerat dia, nampak dekat dalam tu ada apa. So, bahagian kulit merangkumi hilum, testa dan micropyle. Kalau dalam embrio pula, ada plumule, radicle, cotyledon dan satu lagi endosperma. Okay. Kita pergi satu persatu. Okay, berdekat bahagian luar ataupun kulit biji benih, terdapat hilum yang menjadi tempat biji benih melekat pada buah. So, kalau kamu dapat tengok kan, dalam satu biji benih tu, dekat hujung tu dia macam ada warna lain sikit. Yang tu ialah tempat biji benih melekat pada buah. Yang kedua, micropyle. Ataupun dalam bahasa Melayu, BM, micropyle. Maksudnya, lubang kecil untuk laluan udara atau air masuk ke dalam biji benih. Dan ada testa, iaitu untuk melindungi biji benih. Okay, ini ialah fungsi dia. Ni fungsi dia, ni fungsi dia. Okay, testa untuk melindungi biji benih. Okay, kita buka pula bahagian embrio. Apa yang ada ialah plumule akan berkembang menjadi pucuk. Bila dia dah besar, dia akan menjadi pucuk. Ingat kata kunci dia ialah P. Plumule menjadi P, pucuk, bila dia besar. Yang kedua, radicle, dia akan berkembang menjadi akar. Akar radical. Bila dia besar, dia akan jadi akar. Masa dia biji benih, nama dia ialah radical. Seterusnya, cotyledon. Cotyledon ni ialah tempat untuk simpan makanan untuk biji benih tu bercambah. Makanan dia didapat daripada sini lah. Okay, boleh? Cikgu harap kamu dapat ingat ini. Dapat fahamkan apa fungsi dia. Okay. Biji benih, kita ada dua jenis. Satu monocotyledon. Yang kedua ialah dicotyledon. Apa maksud mono? Apa maksud di? Mono means one, single. And then di mean, bukan mati Di maksudnya dua. Two cotyledon. Kalau kita tengok dekat gambar yang ni, kacang ni, dia ada dua cotyledon. Bila kita belah dua, nampak ada dua cotyledon. Dicotyl. Ni ialah biji jagung, yang mana dia ada satu cotyledon saja. Mana cotyledon dia? Ni cotyledon dia. Ada satu saja. Ini adalah perbezaan cotyledon dan monocotyledon. Jadi kamu kena ingat, kalau monocotyledon, satu cotyledon. Kalau dicotyledon, dua. Okay, tadi kita dah belajar biji benih. So, sekarang ni biji benih tersebut, kita nak cambahkan dia. Kita nak bagi dia grow, tumbuh. So, kita tanam dia dekat dalam tanah dan kita lihat apa yang berlaku. Yang pertama sekali, testa akan pecah. Yang warna coklat ni, dia akan pecah. Apa yang keluar dulu ialah radical akan muncul dan tumbuh ke bawah. Dia akan membentuk, akar. Dia akan membentuk akar. Dan seterusnya, lama kelamaan, tak lama pun sebenarnya,
akan tumbuh satu lagi dinamakan sebagai pucuk. So pucuk ni sebenarnya daripada plumule. Plumule dia akan bentuk pucuk. PP. Kalau akar, dia sebenarnya daripada radical. So, dekat atas ni ialah pucuk yang macam daun. Yang macam daun tu, itu pucuk. Kalau yang bawah ni ialah akar. Okay? Ini ialah penambahan biji benih. Dan kena ingat, selalu kena ingat. Tak. Kena faham. Kena faham percambahan biji benih ni ada dua. Satu apigeal, satu lagi ialah hypogeal. Apa beza tu? Beza dia ialah cotyledon dia duduk dekat mana? Cotyledon yang bekalkan makanan dekat biji benih tu. Kalau kita tengok apigeal, cotyledon tumbuhan keluar dari tanah. Dalam Oxford, kamus Oxford, maksud apigeal ialah yang tumbuh on or close to the ground, above the ground. Maksudnya yang tumbuh atas pada permukaan tanah. Ini cotyledon yang tumbuh atas daripada permukaan tanah. Yang tu ialah apigeal. Kalau hypogeal, cotyledon tetap berada dalam tanah sepanjang percambahan, underground, below the ground. Dia tak akan keluar pun daripada ground tadi. Dia akan sentiasa berada di bawah ground, bawah tanah, tanah. Hypogeal, cotyledon berada di bawah tanah sepanjang percambahan, di bawah ataupun dalam. Okey, benda yang sama ya. Ini di atas, cotyledon di atas untuk apigeal. And last but not least, ada 3 syarat percambahan biji benih. Yang pertama ialah kena ada air, yang kedua ada udara, yang ketiga ialah kena suhu yang sesuai. Kalau ada ketiga-tiga faktor ini atau syarat ini, maka kita dapat tengok percambahan biji benih yang lebih lancar. Kalau tak ada salah satu, mungkin akan menyebabkan terbantut ke, atau tengok macam mana nanti. Dan itu sahaja untuk kali ni. So, ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Cikgu juga masih lagi belajar. Cikgu harap kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu dan kita boleh bincang bersama. Okay, sekian sahaja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.